Lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan rukun yang pertama, rukun wasiat yang pertama, perkara yang diwasiatkan. Jadi perkara yang wasiatkan tu perkara yang halal, perkara yang harus, bukan perkara yang haram, bukan perkara yang diharamkan oleh syarak, yang menjadi perkara yang diwasiatkan tersebut. Baik. Yang kedua, kata penulis ini, iaitu pewasiat. Pewasiat hendaklah seorang yang mampu berurusan dengan hartanya. Sekiranya beliau tidak mampu disebabkan kurang akal, dungu dan mengalami penyakit yang melibatkan akal, maka wasiat yang dilakukannya adalah tidak sah. Ini kerana sah sesuatu wasiat yang dilakukan itu melalui perkataan yang jelas, sedangkan ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang dinyatakan di atas adalah sia-sia. Jadi nak kata, apabila si pewasiat tersebut dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia sedar dalam dia nak bagi wasiatkan harta dia tersebut, tak boleh dalam keadaan dia sakit, dia dalam keadaan dia yang boleh dipengaruhi oleh orang yang nak mempengaruhi dia. Ini banyak terjadi. Misalnya apabila dia dah tahu dah, ada orang tua, bila dia dah tua, dia biasanya sebahagian lah, bukan semua, ada orang tua yang sihat walafiat, sihat walafiat, tak nyanyuk dan sebagainya. Dan kalau dia tak nyanyuk tu, senanglah, makna hidup dia dalam keadaan yang dia boleh mengawal kehidupan dia dengan sempurna. Dah umur 90 tahun pun kerja lagi. Kan ada terjadi, memang ada lah, makruf. Tapi ada, kalau had tu tak ramai lah, tak ramai. Tapi nak katanya sebahagian daripada tu ataupun majoritinya, bila dah sampai umur yang tua tu, dia dah kebiasaannya akan nyanyuk. Adalah petua ni, bukan daripada hadis Nabi, bukan daripada siapa-siapalah, tapi ni lebih kepada qaul ulama lah. Kalau misalnya tak nak nyanyuk, apa petua dia? Hafal Quran. Hafal Quran. Sebab bila hafal Quran ni, dia akan, memori dia tu dia akan sentiasa berjalan. Kalau lupa, dia akan mengulang. Lupa mengulang. Sebab itu ini petua lah daripada ulama dahulu. Bila mereka ni, bila nak belajar dulu ilmu-ilmu yang lain, mereka akan menghafal dulu Quran tu 30 juzuk. Tapi kita ni, dalam keadaan kita ni tak mampulah nak hafal sampai 30 juzuk. Sebab had tu dia masuk, bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah, dan kemudian dah sibuk dengan macam-macam. Jadi dalam keadaan kita ni, hafal juzuk 30 tu pun tak apa dah. Sebab bila kita ingat tu, dia akan menyebabkan otak kita tu, satu keberkatan lah, keberkatan Al-Quran tu dalam memori kita, dan yang keduanya dia akan melatih memori kita tu. Kalau lupa kita, sebab kalau benda-benda yang lain ni susah kita nak hafal. Kan kita nak hafal apa? Susah lah. Sebab ijaz, mukjizat ni Allah bagi kat Quran tu mudah untuk hafal. Sebab itu kalau kita hantar, misalnya anak-anak yang ditahfiz, mereka mudah untuk hafal Quran. Kadang-kadang hafal Quran ni lagi mudah daripada nak menghafal hadis. Sebab tu tak ramai yang menghafal hadis. Jadi Quran ni mukjizat dia mudah nak hafal. Tiba-tiba kita boleh, siapa yang dah
dah mengulang tu banyak kali, dah baca banyak kali, tidur, bangun-bangun terus boleh baca ayat yang kita nak baca. Jadi sebab apa? Sebab memori itu dah melekat dan dia sentiasa akan melatih untuk mengulang apa yang dihafal. Dan demikian juga membuatlah aktiviti-aktiviti yang aktiviti-aktiviti yang agak lasak sikit. Dia kalau selepas bersara, bila misalnya tak buat aktiviti-aktiviti yang contohnya berehat saja, dia akan lama kelamaan dia akan menghakis memori dalam kepala, yang menyebabkan dia akan kuranglah berfungsi. Macam kereta kan, kereta ni kalau kita tak dah lama tak start dia, macam-macam lah kerosakan yang ada kat kereta tu. Jadi demikian juga kalau kita tak buat apa-apa, dia akan makin lama makin lemau dan sebagainya. Sebab hal ni terjadi dalam keluarga saya pun tengok macam tu lah. Adalah contoh tersebut. Jadi bila dah makin lama tak buat apa, dia akan menghilangkan memori sedikit demi sedikit. Tu yang makin lama dia akan nyanyuk. Jadi bila nyanyuk ni, orang akan ambil kesempatan, akan ambil kesempatan macam mana, kata ni nak wasiatkan ni, harta ni banyak ni dekat sekian-sekian. Jadi dia pun bila dah orang tua tu dah nyanyuk, jadi dia sekerap pergi. Tapi bila kita tengok orang yang nyanyuk dengan orang semasa dia sihat, dia berubah banyak. Masa sebelum nyanyuk tu garang, tegas dan sebagainya. Tapi bila dah nyanyuk tu, dia akan mudah untuk dieksploitasi. Jadi mudahlah untuk buat, nak minta apa-apa, dia akan mudah untuk dapat. Jadi pada waktu ini, kalau dia berwasiatkan dalam waktu tersebut, maka wasiatnya tidak sah. Tidak sah sebab dia mewasiatkan dalam keadaan dia tidak, dalam keadaan akalnya kurang. Jadi kalau dia buat wasiat pada waktu tu, contoh dia kata, waktu di kalangan adik-beradik dia kata, siapa ni wasiat kepada dia. Wasiat macam mana? Bagi tahu ada saksi, adik dia saksi. Jadi arwah waktu dia dah hampir mati, dia wasiatkan kepada si fulan ni, dan disaksikan oleh adik dia. Jadi tanya balik, waktu bila dia wasiatkan tu, waktu dia nak meninggal. Waktu dah sakit, dalam keadaan yang dia nyanyuk, dah nyanyuk, dah tahu, semua keluarga tahu dia nyanyuk waktu tu. Jadi kalau misalnya dia bagi wasiat pada ketika tu, maka wasiatnya tidak sah. Tidak sah. Sebab tu Nabi suruh bila nak tunaikan wasiat ni, waktu kan kita dah baca hadis berkenaan dengan Nabi menganjurkan untuk sentiasa melakukan wasiat, terutamanya ketika sihat. Selain itu, pewasiat juga hendaklah seorang yang mempunyai pilihannya sendiri sewaktu membuat wasiat, dan bukannya seorang yang terpaksa berbuat demikian. Ini kerana akad wasiat merupakan akad sukarela, bahkan ia memerlukan kepada persetujuan dan pilihan daripada orang yang melakukannya. Ini pun antara syarat apabila nak sahkan wasiat tersebut, iaitu dalam keadaan tidak terpaksa. Jadi kadang-kadang ada misalnya
dalam satu keluarga ada anak yang nak jaga si mak ayah ni dengan jaminan bahawa dia mendapat lebih harta. Kalau dia tak dapat, dia tak mau datang, tak mau jenguk. Ataupun ada juga style had macam tu. Kan ada anak yang dia ugut. Dia ugut dalam macam-macam keadaan lah dia ugut tu. Jadi kalau misalnya dia tak bagi sekian-sekian, tak mau datang. Tak mau tak nak balik rumah mak ayah. Jadi kalau nak balik macam mana? Rumah tanah dekat Bendang tu, berapa relung tu bagi dekat dia. Bila bila si mak ayah ni tak ada, bagi dekat dia. Jadi pada waktu tu misalnya kalau mak ataupun ayah ni bagi dekat dia disebabkan dengan adalah ugutan, tak kiralah ugutan tu mungkin ringan ke ataupun berat, maka kat sini kata ulama Al-Burra, Mustafa Al-Burra, dia mengatakan bahawa wasiat itu tidak sah. Jadi tak boleh misalnya kalau bukan sukarela, sebab dia masih lagi dalam akad akad yang memerlukan kepada bila akad ni objektif dia apa? Objektifnya adalah taradhi. Kan pemberian. Pemberian itu adalah taradhi, mestilah seiring dengan jantung hati dia nak bagi. Tak boleh kalau misalnya dia bagi dalam keadaan terpaksa, keadaan serba dalam keadaan yang sebagainya. Ini pun yang perlu kita hati-hati dalam kita melaksanakan wasiat. Baik, yang ketiga iaitu penerima wasiat. Kata penulis ni, penerima wasiat hendaklah tidak boleh melibatkan pihak yang melakukan maksiat. Jadi kita tahu bahawa orang yang kita nak wasiatkan ni suka buat kejahatan. Tak kiralah kejahatan yang macam mana sekalipun, misalnya digunakan duit tersebut untuk benda-benda yang haram dan sebagainya, maka pada waktu tu tak boleh untuk melakukan wasiat terhadapnya. Jika seseorang berwasiat agar dibina satu bangunan untuk dilakukan setengah maksiat tertentu dalam bangunan tersebut, ia jelas merupakan satu wasiat yang batil. Jadi sebab apa? Sebab dalam syarak ini dia akan make sure kan. Sebab tu dia ada sadu zari'ah. Kalau walaupun benda tu halal tapi membawa kepada yang haram, jawapannya apa? Haram. Sebagaimana dalam kaedah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mula-mulanya tak wajib, tapi disebabkan benda tu kalau tak ada benda tu, dia jadi susah nak buat benda yang wajib. Maka pada waktu tu buat benda tu adalah wajib. Contohnya apa dia? Kita nak cari nafkah. Nak cari nafkah, kita nak pergi kerja. Kerja dekat mana? Dekat mana-mana lah. Jadi pada waktu tu kita ni tak ada kenderaan. Kan tak ada kenderaan. Nak pergi kerja ni tak ada kenderaan. Jadi waktu tu hukum kita miliki kenderaan adalah wajib. Adalah wajib. Sebab mula-mula tadi kalau kita nak beli motor ke, beli kereta dan sebagainya, tak menjadi kewajipan. Tak menjadi kewajipan bagi kita untuk beli motor, beli kereta dan sebagainya. Tapi disebabkan benda wajib yang kita nak laksanakan. Nak buat apa? Nak pergi kerja. Pergi kerja tu adalah wajib. Takkan kita pergi kerja, kita nak pergi jalan kaki. Jalan kaki itu pun dah satu kerja. Lewat dan sebagainya. Jadi
kita memiliki kenderaan tu pun adalah benda yang wajib. Kita ada lesen memandu. Kan, lesen memandu. Lesen memandu kita ni, kita boleh cakap tak dekat JPJ, kita kata lesen ni bukannya wajib pun nak dapat. Kan ada dalam Quran ataupun hadis cakap? Tak ada kan? Tapi menjaga nyawa tu wajib. Menjaga nyawa wajib. Jadi macam mana nak menjaga nyawa? Menjaga nyawa melalui lesen memandu. Jadi lesen memandu tu wajib jugalah untuk kita dapat kan? Sebab wajibnya kita untuk menjaga nyawa. Wasiat ni benda yang halal. Tapi apabila digunakan untuk perkara yang haram, maksiat, maka demikian hukum tersebut boleh berubah menjadi benda yang haram. Jadi tak boleh kalau kita dah tahu, kalau kita wasiatkan ni, dia buatlah macam-macam, dia beli dadah, dia buat jahat, dia buat modal untuk meniaga benda yang haram dan sebagainya, maka haram untuk kita wasiatkan. Sebab tu kalau bank misalnya, bank kita nak pinjam, kita nak buat pembiayaan kat bank untuk bisnes ke, kan, untuk apa-apa, bank biasanya kalau bank yang berasaskan Islam, dia akan tanya, ni nak buat perniagaan apa, nak buat pembiayaan ni, financing ni untuk berniaga apa. Kalau dia kata berniaga untuk buat berniaga kedai makan, untuk buat bisnes kilang apa, kilang untuk buat makanan apa, makanan, buatlah mie ke, buat makanan yang selain daripada benda yang haram tadi. So macam mana? Jadi bank ni akan proof lah, lulus. Tapi kalau misalnya walaupun bagi pembiayaan tu berasaskan Islam, apa yang ada dalam kontrak, kontrak musyarakah ke, kontrak tawaruk munazzam ke apa ke, walaupun dia adalah base dia Islami, tapi dia still akan tanya, sebab dia tak ada kaitan pun dengan perniagaan tu. Kalau bank ni dia nak tahu, bulan-bulan dia bayar, kan, bulan-bulan dia bayar apa yang dia pinjam. Jadi tak ada kena-mengena pun dengan bisnes yang dibuat tadi, kan, bisnes yang dibuat tadi tak ada kena-mengena. Itu kalau kita tengok secara lebih besar lah, sebab dia pinjam pembiayaan. Bisnes dia itu dalam perkara yang lain. Jadi bila misalnya dia tahu, bank tahu yang dia nak jalankan bisnes yang haram, maka pada waktu tu penasihat syariah depa cakap apa dia? Haram bagi apa? Bagi pembiayaan untuk bisnes yang haram. Walaupun berasaskan kontrak yang halal, tetapi dengan tujuan yang haram, maka haram juga jadi dia. Sebab tu dalam kaedah dalam fiqh ni, al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara tu melihat kepada tujuan dia, melihat kepada tujuan dia. Jadi walaupun kita tengok wasiat ni bagus, baik, berasaskan wasiat dan sebagainya, tetapi dengan digunakan dengan jalan yang salah, maka dia akan jadi benda yang salah. Berwasiat, berwasiat untuk orang bukan Islam. Contoh, ada di kalangan orang yang misalnya apa dia? Misalan dia ni baru masuk Islam. Dan bila baru masuk Islam, keluarganya tak masuk Islam lagi. Jadi pada waktu tu adalah ahli keluarga dia ni yang tak Islam. Untuk dia dapat faraid, dah tentulah dia tak dapat faraid. Jadi macam mana untuk bagikan kepada
si ahli keluarga yang masih belum Islam, ataupun ada kawan yang baik, yang berjasa, maka dalam hal tersebut macam mana? Dalam hal tersebut macam mana? Jadi dalam hal tersebut maka wasiat boleh diberikan kepada orang bukan Islam. Boleh diberikan kepada orang bukan Islam. Kalau misalnya ada family yang bukan Islam, boleh untuk diberikan wasiat kepada dia. Penulis ni kata lagi apa dia? Penerima wasiat juga hendaklah ditentukan dengan jelas. Oleh kerana itu tidak sah berwasiat kepada salah seorang daripada dua orang lelaki. Ini kerana penerima wasiat sebenar tidak diketahui. Hal ini boleh menyebabkan berlaku kegagalan dalam penyerahan barang wasiat, barangan yang diwasiatkan. Jadi nak kata mestilah ditayinkan, ditentukan siapa yang kita nak wasiatkan. Kalau tak ditentukan, boleh wasiat itu boleh tidak sah. Boleh jadi tidak sah. Itu berkenaan dengan penerima wasiat. Penerima wasiat. Kalau dulu dia senang, dulu mungkin kalau dari sudut bukan siasah syar'iyah dia, kalau dulu ni bolehlah kita nak wasiatkan menggunakan lafaz. Kalau kita cakap, kita ataupun kita tulis, kan, kita tulis, kita pun bagi dekat orang yang kita nak wasiatkan, ataupun pemegang amanah kepada harta kita. Namun sekarang ini dia memerlukan kepada pengesahan undang-undang. Siapa pengesahan undang-undang yang diberikan? Itulah yang amanah raya, wasiah syok dan sebagainya. Maknanya mesti kena ada dia punya sah dokumen tu dari sudut undang-undang. Sebab misalnya kalau cakap mulut, dia akan jadi, kalau pertikaian berlaku, dia akan menyebabkan lafaz yang kita buat ataupun tulisan yang kita buat akan menjadi boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Sebab sekarang ni senang. Siapa yang boleh bayar pada lawyer, lagi mahal lawyer tersebut, lagi banyaklah akal dia, kan. Jadi senang. Kalau misalnya ada si mati ada tanah jutaan ringgit, dia bagi dah, untuk wasiat ni bagi dekat gini, sekian. Bila dah harta banyak ni, bila ahli waris dan sebagainya, semua gelap mata lah. Jadi mereka akan, terutamanya yang banyak, jadi mereka akan pastikan pemberian wasiat itu tidak sah dari sudut undang-undang. Mereka akan cabarlah. Mereka kata ni lafaz ni tak sah sebab lafaz ni boleh ditipu, penulisan yang dibuat pun boleh ditipu dan sebagainya. Kalau jadi macam tu, nayalah, dia akan inaya kepada orang yang diwasiatkan. Sebab tu bila sekarang ni dunia semakin moden, tetapi manusianya tak seiring dengan zaman, dia akan jadi masalah. Kan, dunia semakin canggih tapi manusia dia pergi ke belakang. Kalau kita sekarang ni senang, kan, catat semua dekat, boleh video conference, cakap ni nak wasiatkan, dah semua jauh, bagi wasiat dalam bentuk cakap. Jadi semua dah ada, semua dah dengar dan semua dah puas hati, habis cerita.
Tapi sekarang ni walaupun keadaan dia macam tu, still perkara tersebut boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Itulah bila dia boleh dicabar dekat undang-undang, menyebabkan boleh dibatalkan wasiat tersebut. Ni sebab itu dari sudut pentadbirannya, perkara ni kita perlu lihat dan perlu memahaminya dengan baik. Jadi kita perlulah korek sikit maklumat-maklumat tu daripada internet pun banyak berkenaan dengan badan-badan yang boleh untuk mengautoritikan kita punya wasiat. Kalau misalnya waris-waris kita tu baik, semuanya tak mengharapkan kebendaan, itu tak ada masalah lah. Tetapi kalau misalnya ada di kalangan ahli keluarga kita yang sanggup bergaduh untuk dapatkan harta dan sebagainya, itu yang menyebabkan kita punya wasiat ini boleh dipertikaikan. Tapi bila melibatkan perkara tersebut, itulah pula dia akan jadi masalah. Apa dia? Masalah dia kena ada fees dan sebagainya. Itu biasalah bila sekarang ni semua benda nak diniagakan, nak buat bisnes. Sebab tu tak kira lah kalau perundangan dia site tu pun, kalau kita tengok kalau lawyer syariah mungkin baik kot, tapi kalau adalah mungkin kalau kat sini ada lawyer tu mungkin bukan tuan-tuan lah, tapi ada di kalangan lawyer yang sanggup buat apa saja, kan, sanggup buat apa saja untuk menghalalkan benda yang haram. Dia dah tahu dah ada saksi banyak daripada ahli keluarga yang wasiat sekian-sekian, tapi dia still lawan juga. Dia katalah buat bukan ikut peraturan yang betul. Sebab itu 90 bilion harta umat Islam dibekukan. Sebab apa? Antara dia sebab isu pentadbiran tu lah. Isu pentadbiran tu. Bila nak tuntut, ada masalah dari sudut pertikaian dari sudut undang-undang. Jadi makin banyak kita bayar, makin banyaklah yang dia boleh guna. Sebab tu kalau kita kes yang terjadi baru-baru ni, kita pun muhasabah, kalau misalnya orang tu miskin dan dia tak boleh hire lawyer, dia tak ada jamin, walaupun kesalahan yang kecil, misalnya curi roti dekat mall, kedai dan sebagainya, kena tangkap, terus masuk penjara. Tapi misalnya ada orang yang curi juta-juta, tapi disebabkan kecanggihan ketangkasan daripada lawyer, dia boleh lepas. Itu kita pada hari inilah cabaran yang kita hadapi pada hari ini, bila semua diniagakan dan melibatkan, tak kira lah maruah pergi ke mana ke apa ke, itu tak dipedulikan. Tapi bila kita dah masuk sistem ni, kita tak boleh lari lah. Bila kita masuk sistem dunia sekarang ni, kita tak boleh lari. Maknanya kalau kita nak melakukan wasiat, mesti ikut prosedur dia. Kita buat ikut prosedur dia. Demikian jugalah kalau saya dulu ni buat kajian di bank, kan, bank-bank Islam. Kadang-kadang kita ada benda-benda yang konflik, kan, betul ke macam ni, kan, orang awam dia macam mempertikaikan. Tapi sebenarnya itulah hakikat yang berlaku bila kita berada dalam sistem yang bukan Islamik lah, kan, sistem. Jadi terpaksa kena ikut juga sistem yang siapa ni buat, yang orang-orang daripada kalangan bukan Islam lah.
Jadi dia buat sistem-sistem macam tu, kita just adapt, ambil tekap, buat yang macam bentuk Islamik sikit. Sebab itu itulah yang menjadi masalah dekat kita. Sebab tu bila melibatkan kalau kita bincang ni isu wasiat, itulah dia bukan, kalau benda-benda kecil tu tak ada masalah lah. Itu benda-benda kecil pun susah kita nak buat. Apa benda-benda kecilnya? Contohnya bila melibatkan harta pusaka, kematian berlapis. Kan kematian berlapis, misalnya dah berapa generasi, tiba-tiba prosedur kata kalau nak tukar nama pada harta sekian-sekian mesti dapatkan IC siapa moyang kita yang dah meninggal. IC pun tak jumpa, tak boleh nak jumpa. Susah lah. Bila tak boleh nak jumpa, jadi drag lagi problem tu. Tu belum lagi masalah yang 3 hari kena tuntut. Kalau 3 hari tak tuntut, dia akan jadi status yang berbeza. Itu prosedur-prosedur tu kita kena faham lah. Sebab kita berada dalam sistem tu. Bila sistem ni kita tak boleh lari. Kalau kita tak ikuti, dia akan menyebabkan kerugian kepada kita. Kerugian kepada kita, terutamanya umat Islam lah. Terutama kepada umat Islam. Sebab itu kalau kita lihat penasihat syariah bila melibatkan isu ASB, berperang mereka untuk mempertahankan ASB. Walaupun ada sedikit kontroversi, namun disebabkan untuk menjaga maslahah masyarakat Islam. Sebab kita dari sudut ekonomi tu, dia dah makin lama dia makin berkurang. Kan, makin lama dia semakin berkurang. Sebab tu kalau kita lihat 10 orang yang terkaya dekat Malaysia ni pun adalah terdiri daripada bukan Islam. Inilah ini antara yang perlu kita lihat, prosedur-prosedur yang perlu kita ikuti supaya dia tak dibekukan. Kalau kita bayangkan 90 bilion tu banyak. 90 bilion tu banyak. Kalau 90 bilion tu pun dibekukan disebabkan benda-benda yang remeh-temeh ni, apatah lagi yang lain-lain.